Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita akan berjumpa lagi untuk fizik tingkatan 5 KSSM dengan bab 1 iaitu daya dan gerakan 2. Dan dengan subtopik yang pertama adalah 1.1 daya paduan. Okey, sebelum kita meneruskan tentang daya paduan ini, mari kita ulang kaji dahulu apakah dia daya yang telah pun kita pelajari tahun lepas dalam fizik tingkatan 4. Okey, daya dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai force. Jadi simbolnya ialah F besar, force. Dan SI unitnya pula ialah Newton. Atau singkatannya kita boleh gunakan N besar. Okey, jadi apakah dia daya paduan? Tahun lepas kita ada belajar tentang daya ini, ada formula dia F sama dengan MA. Okey, yang mana daya ini adalah yang bertindak ke atas satu objek, sama ada ditolak atau ditarik. Okey, ini adalah daya F1 ataupun F2. Jika F1 ini adalah daya tarikan, F2 adalah daya tolakan, maka daya paduan ini ialah jumlah keseluruhan F1 tambah dengan F2 jadi F besar. Dan F besar inilah kita sebut sebagai daya paduan. Paduan adalah bermaksud berpadu, bercampur. Okey, jadi jumlah keseluruhan daya yang bertindak ke atas satu objek, atau mungkin ada dua orang tolak. Jadi kita ada F3. Jadi F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan F besar. Okey, jadi daripada segi definisinya, daya ini ialah daya tunggal. Tunggal bermaksud F besar. Okey, daya paduan ini adalah daya tunggal yang mewakili jumlah keseluruhan 2 atau lebih, mungkin 3, 4 atau 10 daya yang bertindak ke atas suatu objek secara vektor. Apakah maksud vektor? Mari kita buat sedikit ulang kaji. Kita tahu ada dua jenis kuantiti, iaitu kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Bagi kuantiti skalar, kita hanya kuantiti tersebut hanya mempunyai magnitude sahaja. Tapi bagi vektor, kita perlu ada magnitude, iaitu nilainya, dan juga perlu ada arah. Kena mengambil kira arah. Jika arah yang berbeza ataupun bertentangan, jika sepatutnya ke sini adalah positif, maka apabila bertentangan, ianya akan bernilai negatif. Inilah maksudnya vektor. Dan kesemua definisi ini, iaitu tunggal, jumlah bagi dua atau lebih daya secara vektor ini kita sebut sebagai daya paduan, iaitu F besar. Mudah saja kan? Okey, baik. Contohnya supaya anda lebih mudah nak nampak. Okey, cikgu letak kertas sikit. Sekarang ni jika cikgu letak satu bongkah yang mana ditarik oleh abu. Abu tarik bongkah ini. Jadi kita boleh nampak di sini ada satu sahaja daya yang bertindak ke atas bongkah ini. Tetapi ia juga ditarik oleh kembarnya, iaitu Ali. Ali juga menarik bongkah ini. Jadi di sini terdapat dua daya yang kita sebut sebagai daya satu, iaitu daya abu, dan satu lagi daya ke kiri, iaitu daya Ali. Tiba-tiba ada lagi kembar yang ketiga, iaitu Ahmad. Ahmad juga menarik, membantu Ali untuk menarik ke arah kiri. Jadi di sini F1, F2 dan F3. Jadi daya paduan ialah jumlah keseluruhan daya yang bertindak pada bongkah ini tanpa mengira arah. Jadi kita perlu kira total, iaitu jumlahnya. Jika tambah lagi seorang, iaitu
iaitu Chong. Jadi kita boleh nampak di sini ada 4 daya. Seperti mana yang kita dah bincang sebentar tadi, daya paduan adalah jumlah 2 atau lebih daya. Okey, jadi dia tidak ada had lah. Yang penting mesti melebihi 2 yang bertindak kepada suatu objek secara vektor. Jadi apabila berlainan arah, maka kita perlu letak negatif. Okey, nanti kita tengok cara nak kira. Okey, ini satu contoh. Ada contoh yang lain. Okey, contoh yang lain ialah Daniel dan Adib saling menarik tali. Okey, tapi bermaksud tali di sini mempunyai 2 daya dan daya paduannya adalah daya daripada Daniel dan Adib. Okey, kemudian kita boleh lihat di sini. Ini adalah contoh lain. Contoh yang pertama di sini, kalau kita lihat ya, ada 6 orang kanak-kanak. Okey, iaitu Hanif dan kawan-kawannya, classmate-nya sedang menyertai acara tarik tali. Jadi di sini ada 6 daya yang terlibat sebenarnya. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi 1, 2 dan 3 ini pada arah yang sama, ke belakang ini, ke kanan. Manakala 3 lagi ke arah kiri. Dan untuk dapatkan daya paduan yang bertindak ke atas tali ini, di tengah tali ini, maka kita perlu buat jumlahkan, tambah. Okey, seterusnya ini ada 4 orang. Jadi ada 4 daya yang bertindak. 2 orang ke arah kanan dan 2 orang lagi ke arah kiri. Okey, hari ini cikgu nak share satu aktiviti yang berkaitan dengan daya paduan dan juga untuk kita tentukan arahnya. Okey, di sini ada 2 neraca spring. Okey, kita pun tahu neraca spring adalah untuk mengukur berat suatu objek. Dan di sini kalau kita boleh tengok ya, ada dalam unit gram dan juga newton. Okey, untuk daya kita boleh ukur dalam unit newton. Dan di sini satu ni cikgu telah ikat dengan benang yang berwarna kuning, satu lagi dengan benang yang berwarna biru. Dan di tengah-tengahnya cikgu letak masking tape. Okey, dan kita tarik. Jika kedua-dua ni akan maintain, akan berada dalam keadaan pegun dan kekal, masking tape ni kekal di line yang warna merah, jika cikgu menggunakan daya yang sama banyak. Sekarang ini cikgu tengah menarik neraca spring sebanyak 1.0 Newton bagi kedua-dua neraca spring. Tapi jika cikgu menggunakan neraca spring yang berwarna kuning, benang kuning sebanyak 2.5, maka ia akan menarik neraca benang yang berwarna biru ke arah kuning. Dan sebaliknya, jika saya tambahkan daya di belah biru ini, maka yang kuning akan tertarik ke arah biru. Okey, jadi kita boleh lihat di sinilah setiap tarikan ini akan menghasilkan bacaan di neraca spring ini. Kita boleh nampak berapa Newton. Okey, mudah saja aktiviti ini. Nanti apabila sudah habis PKP, anda boleh cuba di makmal sekolah masing-masing. Okay. So now kita lihat pula bagaimana jika Daniel dan Adib sedang saling bertarung dalam acara tarik tali. Okay, jadi sekarang ini cikgu letak di tengah-tengah line merah. Okey, dan kedua-duanya saling menarik, tetapi garisan di tengah-tengah tali ini kekal di atas garisan merah. Ini bermaksud keadaannya dalam keadaan pegun. Okey, jadi bermaksud daya bagi Daniel, cikgu gunakan daya FD, dan daya bagi Adib FA, okey, adalah sama. Jadi FA daya Adib sama dengan daya Daniel. Okey, jadi kita boleh lihat di sini daya paduannya adalah sifar. Kenapa ya? Okey, jika dalam keadaan pegun seperti ini bermaksud daya yang ditarik oleh Daniel
jika Daniel menggunakan 100 Newton, maka Adib juga menggunakan 100 Newton. Maaf, tak lurus pula. Okey, jadi kita nak hitung daya paduan seperti mana cikgu cakap tadi. Daya paduan adalah jumlah kedua-dua daya. Jadi daya Adib tambah dengan daya Daniel 100 Newton tambah, kita lihat di sini ya, daya Adib adalah ke arah kiri, sementara daya Daniel ke arah kanan. Maka salah satu mesti bernilai negatif. Sekarang ini cikgu jadikan Daniel sebagai nilai negatif ya. Jadi 100 Newton. Anda boleh juga menggunakan daya Adib sebagai negatif. Tidak ada masalah di situ. Jadi apabila kita tekan kalkulator 100 Newton tambah negatif 100 Newton, so kita akan dapat 0 Newton. Jadi dalam keadaan pegun seperti ini, daya paduannya iaitu F besar adalah 0 Newton. Mudah kan? Cikgu, bagaimana? Jika ada pertanyaan, cikgu, bagaimana kalau saya nak jadikan Adib adalah bernilai negatif? Maksudnya ke kiri negatif dan ke kanan positif. Boleh, tidak ada masalah. Tapi jalan kerjanya ialah daya paduan sama dengan daya Adib tambah dengan daya Daniel. Anda nak menjadikan daya Daniel ini sebagai positif, manakala Adib ini sebagai negatif. Jadi FA ialah negatif 100 Newton tambah dengan Daniel 100 Newton. Jadi jawapannya kekal 0 Newton. Cuma perlu tambah negatif pada salah satu arah sahaja, dan inilah vektor. Mari kita lihat pula. Apakah yang akan berlaku jika tiba-tiba Adib mempunyai tenaga luar biasa dan semangat sehingga menambahkan dayanya sebanyak 200 Newton, sementara Daniel kekal dengan daya seperti tadi iaitu 100 Newton sahaja? Apakah yang akan berlaku? Jadi kita boleh lihat di sini ya, daya Adib adalah lebih besar daripada daya Daniel. Oleh itu, apabila 200 Newton digunakan, maka Adib akan berjaya menarik Daniel. Maka tali akan bergerak ke arah Adib dan Daniel akan mula bergerak ke arah Adib. Ini yang akan berlaku. Jadi kita boleh nampak di sini pergerakannya ialah tidak lagi pegun tetapi bergerak ke arah kiri. Jadi daya paduannya ialah F besar sama dengan FA tambah FD. Jika FA adalah 200 Newton, maka FD yang berlainan arah perlu ditambah negatif. Jadi kita letak di sini negatif 100 Newton. Jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai 100 Newton. Jadi ini adalah daya paduan bagi pergerakan seperti ini. Dan Adib menang. Okey. Cikgu, bagaimana pula kalau saya nak gunakan Daniel ini sebagai nilai positif, manakala Adib dengan menggunakan nilai negatif? Boleh, tidak ada masalah. Tapi jalan kerjanya ialah F sama dengan FA tambah FD. Jadi FA bernilai negatif, tetapi Daniel D ini perlu bernilai positif. Salah satu perlu bernilai negatif kerana bertentangan arah. Jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilainya 100 Newton juga sebagai daya paduan. Jadi di sini kita akan dapat lihat ya, daya paduan akan bergerak ke kiri dan dengan daya paduan keseluruhannya hanyalah 100 Newton saja yang bertindak ke atas tali tersebut. Okey, sekarang mari kita lihat
Adib dan Daniel mula menggunakan tenaga yang berlebihan untuk memenangi pertandingan ini. Okey, jika Daniel tiba-tiba mempunyai semangat yang lebih tinggi atas pasukannya yang pasukan soraknya, maka dia menambahkan dayanya sebanyak 200 Newton berbanding Adib yang hanya menggunakan 100 Newton sahaja seperti sebelum ini. Maka dalam keadaan seperti ini, kita akan lihat ya bagaimanakah pergerakan tali dan juga Daniel ataupun Adib. Okey, macam mana kita nak tengok? Mari kita buat sedikit calculation. Okey, untuk mengira atau mencari daya paduan, maka kita boleh lihat di sini ya, sebenarnya daya bagi Daniel FD adalah 200 Newton. Ini adalah lebih besar daripada daya Adib, iaitu 100 Newton. Jadi untuk menghitung daya paduan, maka kita gunakan formula ini. F besar iaitu daya paduan adalah jumlah hasil tambah FD tambah FA. Maksudnya daya daripada Daniel dan ditambah dengan daya Adib. Okey, daya Daniel adalah 200 Newton ke arah kanan. Okey, jadi daya Adib pula 100 Newton ke arah kiri. Jika ke arah kanan kita menggunakan positif, maka arah yang bertentangan perlu menggunakan negatif kerana vektor. Jadi kita tambah kat sini 100 Newton. Okey, 100 Newton. Jadi kita menggunakan kalkulator dan hasilnya adalah 100 Newton. Okey, jadi 100 Newton ini adalah bernilai positif. Ini bermaksud daya paduannya adalah 100 Newton dan bernilai positif ke arah kanan. Kerana kita menggunakan positif ini untuk ke arah kanan. Dan ini tadi cikgu menggunakan negatif. Okey. Dan soalannya, cikgu, bolehkah kalau saya nak ke arah kiri ini sebagai positif dan ke arah kanan ini sebagai negatif? Boleh, tidak ada masalah. Okey, yang penting salah satu arah yang bertentangan mesti bernilai negatif. Okey, mari kita kira apakah yang akan berlaku. Okey, F besar iaitu daya paduan sama dengan daya Daniel tambah dengan daya Adib. Okey, daya Daniel kita jadikan dia negatif. Okey, negatif 200 Newton. Kita tambahkan dengan daya Adib iaitu 100 Newton dan positif. Okay, apabila kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilainya adalah negatif 100 Newton. Ya, negatif 100 Newton. Berbeza dengan tadi positif 100 Newton. Tetapi nilai negatif ini bermaksud ianya bergerak ke arah kanan. Kita gunakan warna hijau ya. Ke arah kanan sebab kita jadikan kanan tadi adalah negatif. Jadi kekal sama. Daya paduannya tetap bergerak ke arah kanan walaupun kita menggunakan ke arah kanan ini adalah negatif. Tapi jika anda menggunakan pengiraan yang warna merah tadi, pengiraan menggunakan pen warna merah yang mana cikgu jadikan Daniel ini sebagai positif, okey, dan Adib ini sebagai negatif ke arah kiri, maka jawapannya adalah positif. Positif yang berwarna merah ini bermaksud ke arah kanan. Jadi ia tetap sama ke arah kanan. Sama kan? Okey, jadi akhirnya Daniel akan memenangi pertandingan ini kerana ianya akan bergerak ke arah kanan ya, dan Adib kalah. Okey, sekarang ni pula bagaimana kalau Adib menggunakan daya yang lebih tinggi. Jom kita lihat sama-sama. Okey, sekarang ini kedua-duanya berada di tengah-tengah. Okey, cikgu pun akan tulis kat sini ya. Ini Daniel, ini Adib. Okey. Dan jika Daniel hanya menggunakan 100 Newton kerana telah berpenat dan Adib menambahkan dayanya sebanyak 300 Newton. Wow, lagi kuat daripada Daniel tadi. Okey, so kita boleh nampak di sini ya, daya Adib adalah lebih besar daripada daya Daniel sekarang ini. Okey, jadi bagaimanakah daya paduannya? Mari kita kira. Untuk daya paduannya,
sekarang ini katakanlah cikgu menggunakan pen warna hijau. Jadi cikgu nak jadikan ke arah kiri iaitu ke arah adib ini sebagai positif nilainya. Dan Daniel ini sebagai negatif nilainya. Jadi F besar iaitu daya paduan adalah sama dengan daya adib tambah dengan daya Daniel. Okey, daya adib adalah 300 Newton iaitu positif tambah dengan daya Daniel iaitu negatif 100 Newton. Jadi kita akan dapat lihat di sini apabila kita tekan kalkulator, jumlahnya adalah 200 Newton. Ini adalah daya paduan yang sebenarnya bertindak ke atas tali ini. Jadi apabila kita dapat nilainya positif 200 Newton, ini bermaksud daya paduan adalah 200 Newton dan bergerak ke arah, okey, jom kita lihat ke arah mana. Positif, maka positif ke arah kiri. Kerana kita jadikan tadi kiri sebagai positif. Cikgu, bagaimana pula soalan anda? Cikgu, bagaimana pula kalau saya nak ke arah kanan kekal positif? Saya nak kanan positif. Okey, jom kita lihat menggunakan pen warna merah. Okey, kita jadikan yang kanan ini sebagai positif, manakala yang ke kiri ini sebagai negatif. Okey, jadi kita gunakan pen warna merah di sini. Daya paduan adalah daya adib tambah dengan daya Daniel. Daya adib sekarang ini kita gunakan sebagai negatif. So, negatif 300 Newton. Kita tambahkan dengan positif. Positif 100 Newton. So, total akhirnya kalau kita kira, kita akan dapat negatif 200 Newton. Nilai yang sama dengan tadi, tetapi satunya adalah negatif. Jadi, untuk negatif di sini, mari kita lihat yang berwarna merah ini. Negatif merah adalah ke arah kiri. Betul? Jadi, daya paduan yang kekal bergerak ke arah kiri sama seperti mana yang hijau tadi. Apabila positif yang hijau adalah di bahagian kiri, maka kekal bergerak ke arah kiri. Dengan daya paduan sebanyak 200 Newton ke arah kiri. Jadi, bila bergerak ke arah kiri, maka adib akan memenangi pertandingan ini dan Daniel kalah. Jadi, pergerakannya akan bergerak ke arah kiri. Inilah kita sebut sebagai daya paduan. Mudah saja, dan konsep yang cikgu nak tekankan di sini ialah daya paduan ini adalah kuantiti vektor yang mana salah satu nilai anda perlu letakkan tanda negatif. Tak kira yang mana satu, tetapi hanya salah satu saja anda perlu letakkan tanda negatif. Okey. Jadi kita dapat lihat di sini ya bagaimana daya paduan yang kita kira boleh dapat bergerak ke arah kiri ataupun tadi ke arah kanan ataupun tadi kekal pegun yang mana daya paduannya adalah kosong, maka ianya pegun. Okey, seperti mana tim ini yang kita nampak ya. Katakanlah ini cikgu letak, ini namanya tim X dan ini adalah tim Y. Okey, maka jika tim Y menggunakan daya sebanyak 500 Newton dan tim X juga menggunakan daya sebanyak 500 Newton, maka daya paduan yang kita dapat lihat ialah daya X tambah dengan daya Y, yang mana salah satunya kita perlu letakkan negatif. Okey, sekarang ni cikgu nak Y ni sebagai positif, X sebagai negatif. Terpulang ya, boleh mana-mana satu pun. Jadi di sini cikgu letak negatif 500 Newton tambah dengan 500 Newton. So nilainya adalah 0 Newton. Dan ini adalah daya paduannya. Dan ini bermaksud kedudukannya adalah kekal di tengah-tengah. Okey, tapi jika tim Y ini menambahkan dayanya sebanyak 700 Newton, sementara X pula hanya sebanyak 300 Newton sahaja, jadi daya paduannya ialah Fx tambah dengan Fy. Okey, kita letakkan ini positif dan ini negatif, maka dia akan menjadi 300 Newton tambah 700 Newton. So kita akan dapat di sini sebanyak 400 Newton saja daya paduannya. Okey, tetapi kita nilai positif. Apabila bernilai positif, maka kita tengok di sini
oh, cikgu jadikan ke arah kanan ini sebagai positif. Maka daya paduannya adalah 400 Newton ke arah positif ya, positif kanan. Mudah je kan? Okey. Lihat pula bagaimana jika X dan Y ini, jika X tiba-tiba menggunakan daya yang lebih banyak, iaitu sebanyak 800 Newton, sementara Y hanya 400 Newton sahaja. Okey, apakah yang akan berlaku? Okey, jadi sekarang ni cikgu nak gunakan Y ni sebagai positif dan X ni sebagai negatif. Jadi kita akan dapat Fx tambah dengan Fy sama dengan ini adalah X, jadi negatif 800 Newton tambah dengan positif 400 Newton. So kita dapat jumlahnya 400 Newton dan nilainya adalah negatif. Okey, jadi daya paduan yang bertindak ke atas tali ini sebenarnya adalah 400 Newton. Okey, dan kat sini nilainya adalah negatif. Jadi nilai negatif bermaksud dia bergerak ke arah kiri, sebab ini yang bernilai negatif. Jadi kat sini kita tulis bergerak ke arah kiri. Dan itulah daya paduannya. Jadi kat sini semuanya akan bergerak ke arah kiri. Jika yang tadi semuanya akan bergerak ke arah kanan. Okey.